Sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan-tuan muslimin dan muslimat Allah, sekali lagi, ketika Inggeris datang, berlakunya deklarasi Balfour. Yang ni yang peristiwa sadis dan sedih. Siapa yang follow rakaman saya tentang Daulah Turki Uthmaniyah mungkin dia faham. Inggris dan Yahudi bergabung, Rom dengan Yahudi bergabung, attacking Arab, attacking Turki, attacking Turki, attacking Arab. Arab jatuh, Turki jatuh. Akhirnya Palestin menjadi tanah gadaian dan pajakan. Tergadai tanah. Sepanjang Daulah Turki Uthmaniyah daripada Umayyah sampai ke Turki, tuan-tuan, 1 inci bumi Palestin pun haram untuk orang Palestin, orang Zionis Yahudi masuk. Tapi ketika Arab mudah sangat dibeli jiwanya oleh Inggris, termakan hasutan, sehingga berlakunya revolusi Arab, perang saudara. Arab lawan dengan Turki, Islam sama Islam, Yahudi tepuk tangan belakang, jatuh dua-dua kerana maka Hijaz bertukar tangan menjadi bangsa Samud yang ada darah Yahudi. Akhirnya apa berlaku, tuan-tuan? Kesannya Palestin menjadi gadaian. Hampa tak jaga Sultan Abdul Hamid, hampa tak jaga Daulah Uthmaniyah. Itulah pembela Al-Quds. Selama ratusan tahun tanah Palestin tak pernah dicalari walau seinci. Jatuh Daulah Uthmaniyah 1917, tuan-tuan. Jatuh Turki, jatuh Arab. Pengkhianatan, api dalam sekam, benda dalam. Sama macam Portugis, sama macam Malaka. Orang dalam. Sini dia bersama Allah. Kita pun kadang-kadang kena transfer, kena buang kerja. Sebab orang dalam je, kadang-kadang apa? Dia mewarisi keyahudian ni. Perangai, keiri hatian, kedengkian, keyahudian. Tak boleh tengok orang senang, dia susah bila tengok orang senang, dia senang bila tengok kawan dia susah. Ini penyakit Yahudi. Sini dia bersama Allah. Akhirnya, tuan-tuan, apa berlaku? Tragedi Oktober sangat ditakuti. Dalam rekod sini dia bersama Allah Sallallahu alaihi Muhammad, telah berlaku beberapa peristiwa Yahudi pernah jatuh kalah pada 5 siri peperangan semua Oktober. 2 Oktober yang ni 1787 kalah Sallallahu alaihi Muhammad, tapi ini tentera salib. Okey, masuk zaman kita ni, ketika Yahudi ambil alih 1917 ni, sebenarnya Palestin dapat dekat Inggeris. Berlaku Perang Dunia Kedua, Palestin dapat dekat Inggeris. Inggris yang bagi tanah Palestin kepada Yahudi. Akhirnya, tuan-tuan, ketika itulah Yahudi masuk. Peristiwa Nakbah 15 Mei 1948. Masuk bermula dengan 60,000 ya. Tak sampai setahun, 7 bulan, 800,000 penduduk Palestin, penduduk Zionis Yahudi menjarah bumi Palestin. Dalam tempoh 7 bulan, 800,000, hampir sejuta. Dan populasi Yahudi hari ini di Palestin adalah 7.5 juta, dan populasi rakyat Yahudi seluruh dunia hanya sekitar 14.8 juta. Satu dunia hanya tak sampai 15 juta. Kita 7.8 bilion. Islam di Malaysia saja 33 juta. Tolak budak-budak, tolak orang tua, ambil anak muda ni separuh. Hantar separuh tanah Melayu je, ranap dah Yahudi tu. Hantar bertam sajalah kira. Tu dia nak abang tu. Hantar rakyat bertam sudahlah lawan Palestin Yahudi tu. Menang dah. Tapi pasal apa bertahun-tahun kita hanya duk baca kunut nazilah tu kita ni. Baca kunut nazilah, nak berani nak lawan tak berani. Duk ganyang Israel, ganyang hancur. Tak tu lah berani pun. Cuba jumpa Yahudi depan mata tengok. Boleh awal. Kenapa 15 juta perlu, kenapa 7.8 bilion perlu tunduk pada 15 juta? Ni boleh buat thumbnail ni, thumbnail. Kenapa 8 bilion, 7 bilion? Ambil separuh lah, tolak separuh, tinggal 3 bilion. 3 bilion takut pada 15 juta ni pasal apa? Di mana, tuan-tuan, Allah angkat keberkatan kah kita ni? Sebab apa? Sebab bergaduh kan? Sebab berpecah, berbalah, bermusuh, habis Allah angkat longgaknya jiwa kita, tak bersatu, habis. Sebab tu Zionis berani.
Bangsa Melayu adalah bangsa yang takkan berani mengalahkan kita. Mereka bangsa yang suka berpecah. Mereka suka berbala. Politik mereka berpecah. Macam mana nak lawan kita? Tu kata orang Yahudi. Muslimin dan muslimat, Allahumma salli ala Muhammad. 6 Oktober 1948. Kekalahan pertama. Kekalahan kedua 6 Oktober 1956. Kekalahan kedua 19 Oktober 67 hingga 70. Kekalahan paling akhir 6 Oktober 1973, kekalahan Yahudi kepada tentera Islam. Selepas 6 Oktober 1973 sehingga 6 Oktober 7 Oktober 2023, berapa tahun? 50 tahun kan? 50 tahun Yahudi sandang. 50 tahun. Oh, takkan kita nak kalah. Oh. Mayan lo, layan game lo. Brigade Al-Qassam yang direkrut oleh Hamas. Lebih kurang 23 ribu tuan-tuan. Sehingga mencapai 30 ribu lah. 23 hingga 30 ribu. Tentera dia. Brigade Al-Qassam saja tuan-tuan. Dia tak masuk brigade-brigade yang lain. Sallallahu Muhammad tuan-tuan. Kita pun tengok baru ni. Tanpa MiG-29, tanpa Su-30mm. Saya sebut tuan-tuan tahu kan? Tahu apa dia? Sukhoi. Tanpa F-18 Hornet. Tanpa apa lagi? Su-35mm Russian Knight Hawk. Tanpa jet fighter dengan hanya menggunakan apa? Paragliding, patuhat, paracuk tu. Ya Allah, tiba-tiba 300 komando utama Yahudi Zionis ranak hanya satu malam. 6 Oktober hari Jumaat. Hamas tidak menggunakan Jumaat sebab kita ambil kata Jumaat ni hari yang kita kata dimakruhkan berperang lah. Sallallahu alaihi wasallam. Dan Yahudi rasa selesa sebab 6 Oktober Jumaat. Dan mereka takut pada tarikh 6 Oktober. Sebab peperangan sebelum ni semua 6 Oktober. Punya cerdiknya Allah ilhamkan. Doa, mungkin adalah doa-doa kunut nazilah yang kita dah baca bertahun-tahun. Allah makbulkan tahun ni. 7 Oktober jatuh pada hari Sabat. Hari Sabt. Yaumul Sabt adalah hari kemuliaan orang Yahudi. Hari semayang. Hari Tuhan lah kira. Kita hari Jumaat kan. Mereka hari Sabtu. Kalau Kristian, hari Ahad, hari kebesaran dia. Mana-mana dalam kitab Old Testament, apa-apa peristiwa yang berlaku, termasuk peristiwa Konstantinopel, 29 Mei tu, berlaku pada gerhana bulan. Orang Kristian, kalau perang pada gerhana bulan, kalah, confirm kalah. Itu pegangan mereka, kitab dalam mitos mereka, sebab mental down. Orang Yahudi pula, kalau berlaku pada hari Sabtu, mereka tidak akan ada kekuatan. Itu hari kemuliaan. Hari semayang. Tapi cerdiknya Hamas menggunakan tidak pada 6 Oktober. Dia ingat, tak ada apa kot. Kot, tak ada kot. Duk main tak ada kot. Kot. Masuk hari Jumaat, masuk hari Sabtu, 7 Oktober. Dia ingat, dia lupa. Lepas 6 tu 7. Dan 7 tu adalah hari kelemahan Yahudi. Akhirnya attacking berlaku tanpa jet fighter. Dan antara benda yang awal dibuat oleh tentera Brigade Al-Qassam adalah memutuskan sistem navigasi dan telekomunikasi dan radar kawalan yang boleh mendetek. Hui tuan-tuan. Sedahsyat-dahsyat teknologi Zionis Israel, pemegang polis dunia, dahsyat lagi Hamas yang manual, boleh kunci dan boleh off data. Boleh memutuskan. Macam mana boleh tak boleh detect? Padahal sebelah je, kalau main daripada Malaysia kotlah logik, jauh kan. Ni sebelah tebing ya tuan-tuan, sebelah, kampung sebelah. Sallallahu alaihi wasallam. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Dan bila berlaku 7 Oktober memang luluh luntuh ranak. Persoalannya tuan-tuan, apa kaitan dengan hadis Al-Fitan? Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, 1948 adalah tarikh masuk Palestin Zionis. Mengikut kitab lama, yang ini saya pernah bahaskan dari sebelum ni. Pandangan pertama Yahudi, mereka hanya kuat, kerajaan Yahudi ni hanya mampu bertahan selepas masuk
pada usia 76 tahun sahaja. Ini pandangan pertama. Bukan hadis, pandangan orang Yahudi. Kitab mitos mereka. Termasuk mitos orang Kristian, tak boleh lawan pada malam gerhana bulan. Mental down. Energy down. 76 tahun campur 48. Kalau menggunakan tarikh Masihi, dia akan sama dengan 2024. Ini tahun ni 2023. Jadinya tuan-tuan, muslimin dan muslimat Allah, apa yang dipegang oleh Yahudi, mereka mengatakan bahawa kalau berlakunya sebarang kekalahan sebelum tahun 2024, maka itu menggambarkan bahawa mereka akan kalah. Tapi kalau boleh kontrol dalam tempoh sepanjang 76 tahun tu, tidak ada sebarang kekalahan besar, maka selepas 2024, kalaulah tak keluar oleh Imam Mahdi, maka mereka akan kata, kami akan conquer dunia buat selama-lamanya. Itu pandangan mitos. Kalau tak berlaku dalam tempoh 76 tahun sebelum 2024. Tapi takdir Allah tuan-tuan, tak cukup, tak dan 2024. Maka menggagalkan pandangan mereka bahawa something wrong somewhere. Maka kita tak akan mampu memegang tanah Palestin buat selama-lamanya. Muslimin dan muslimat Allah. Okey, tuan-tuan, apa lagi yang kita boleh ambil daripada Sallallahu Alaihi Muhammad, cerita Yahudi ini? Ancaman golongan Yahudi ni Allah sebut panjang dan banyak dalam beberapa ayat. Saya ringkaskan tuan-tuan, Sallallahu Alaihi Muhammad dalam 8.5. Yahudi ni ringkasnya daripada mana? Tadi saya sebut anak Nabi Yaqub. Anak Nabi Yaqub yang bernama Yahuza dari isteri pertama, anak keempat. Nabi Yaqub kahwin 4. Daripada isteri 4 orang isteri melahirkan 12 orang anak. Yahuza daripada isteri keempat, anak keempat Nabi Yaqub yang bernama Yahuza daripada isteri pertama. Sallallahu Alaihi Muhammad. Daripada Yahuza inilah melahirkan Yahudi yang follow Nabi Musa, lalah ingkar, mengakhirkan Zionis. Okay, itu ringkas. Pendustaan golongan Yahudi ni Allah dah sebut dalam Quran. Ghairil maghdubi alaihim. Itu ayat Yahudi. Ayat yang doa yang anak-anak kita dah baca tu. Bukanlah jalan yang engkau murkai redai. Ayat doa Fatihah tu yang dinyanyikan oleh anak-anak kita kafar tu ditujukan kepada orang Yahudi. Sebab Yahudi ni apa kesalahan dia? Membiarkan berhala disembah. Yahudi tahu orang Arab sembah berhala tu tak betul. Sebab Yahudi berbeza dengan Arab Quraisy. Yahudi berbeza dengan Kristian. Sebab Yahudi asalnya beriman dengan ajaran Hanif daripada Nabi Ibrahim. Maksud mereka kenal Allah tu, mereka tahu Nabi Muhammad tu betul. Mereka tahu kata Allah itu betul. Mereka tahu berbanding Kristian dengan Quraisy. Kalau hang dah tahu, kenapa hang biar? Itu ayat dia. Tu sebab tu ayat Allah marah. Yang kedua, Yahudi ganas dan Allah murka, ghairil maghdub. Maghdub ni ghadaba. Dalam bahasa apa? Gedebe. Allah sangat gedebe pada orang Yahudi ini. Yang kedua sebab cubaan membunuh dan ada yang membunuh, gergaji, tangkap nabi-nabi terdahulu. Dan mereka juga yang pernah cuba untuk memusnah dan merampas jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada zaman Sultan Nuruddin Az-Zangki ataupun Zingki, bangsa Quraisy zaman dinasti Ayyubiyah. Muslimin dan muslimat Allah, jahat tak jahat Yahudi ni? Tu antara orang yang Allah sangat murka. Yahudi ni tuan-tuan, ringkas cerita dia Sallallahu Alaihi Muhammad, dia ada 3 fasa. Fasa gemilang pada zaman Nabi Yaqub. Fasa gemilang pada zaman Nabi Sulaiman sampai Nabi Yaqub. Waktu ni Yahudi beriman, TikTok baiklah, subhanallah. Bagus ni Yahudi zaman tu. Zaman Nabi Sulaiman ni. Sehingga Nabi Sulaiman wafat, Daud Sulaiman wafat, habis ketika inilah bermula pengingkaran. Dia mula membuat onar sampai zaman Nabi Musa dan Nabi Isa. Dan tuan-tuan jangan tak tahu, yang memula dan mencipta, mengkhianati sehingga lahirnya ajaran konten Kristian adalah pendeta Yahudi. Sallallahu Alaihi Muhammad. Muslimin dan muslimat Allah, sehinggalah dia panggil fasa kesesatan Yahudi akhir zaman sampailah zaman Nabi Muhammad. Yahudi ni lagi teruk dan lagi sesat.